Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita jumpa dalam live kita malam ni. Apa cerita malam ni? Okey. InsyaAllah minta maaf sikit sebab terlewat kan. Kita live malam ni nak bercakap tentang mahalnya alamak tak nampak pula. Mahalnya nilai ilmu kesihatan. Mahalnya nilai ilmu kesihatan. Saya tunjuk lagi kertas. Okey, apa khabar semua? Siapa yang dah masuk, dah lama tunggu, saya tahu, minta maaf lambat sikit, jadi tadi 9.30. Tapi saya baru dia sampai. Baru sampai. Jadi lah, minta maaf lebat, nak bersiapkan lagi. Akhirnya sampai jugalah. Baru dia sampai hari ni. Ada kerja dinilai. Pagi pergi ke Kuala Pilah, balik Melaka, pergi nilai balik. Ni on the way balik tadi pula. Biasalah Jumaat ni, highway datang ke Melaka ni memang jam lah. Dan itulah masalah dia kan. Jadi itu yang kadang-kadang nak jadi lambat. Kadang-kadang bila kita banyak bergerak kat jalan ni susah nak bagi time yang tepat. Ialah macam-macam faktor dekat jalan. Kan? Boleh jadi jam lah, accident lah, apa lah macam-macam. Itulah kisahnya. Kan? Betul juga sebenarnya kisah macam mana saya mula sebenarnya belajar tentang ilmu nutrition ni. Ilmu nutritional medicine secara khususnya. Sebenarnya peringkat awal tu, saya macam doktor lain jugalah. Kita belajar, kita ni standard punya graduate punya ilmu kan. Saya graduate daripada Kasturba Medical College Manipal, India. Tahun 98. 97 dah grad sebenarnya. Setahun tu, 97-98. Ialah internship ataupun latihan lah. Latihan sambil belajar. Setahun di sana, kerja di hospital Kasturba Hospital Manipal. Lepas tu 98 balik dan mohon kerja, dapatlah ditempatkan di Hospital Melaka. Itulah kisah dia kan. So ni pun dah, kisah ni pun dah almost 26 years ago lah, 26 tahun dulu kan. Jadi balik macam orang lain lah, bekerja dan sebagainya. Dari pengalaman bekerja di hospital tu banyak mengajar saya sebab saya setahun houseman, buat semua department lah. First posting dekat medical department. Itu agak mengejutkan lah sebab banyak hari-hari tengok orang mati. Di ward medical ni hari-hari orang mati macam-macam lah masalah dan sebagainya. Biasanya dah tak tenat masuk kat situ. Lepas tu posting kedua saya ditempatkan dalam ONG department. ONG department ataupun sakit puan. Sakit puan dan perbidanan. So sambut orang beranak, assist dalam caesar dan sebagainya. Itu yang sampai pengsan tu. Saya pernah bekerja sampai pengsan. Macam itulah dedicated kita nak bekerja sampai pengsan. Sebab apa? Masa tu bulan Ramadan. Jadi tak sempat nak makan. Tak sempat nak makan sebab dah terlepas sahur. Kira first makan saya masa tu buka puasa lah. Buka puasa. Terus tak makan sebab letih sangat. Tak sempat sahur. Besok sambung puasa. Lepas tu datang-datang pula hospital tengok ada 16 kes caesar nak kena buat. Jadi kita duduk assist macam-macam. Sudah pukul 5 tu entah yang kes ke-16. Kes berapa tak ingat lah kan. Lepas tu saya tengah pegang, the next thing saya sedar saya dekat lantai lah, dah pingsan. Macam tu lah, dedication to works. Tu kadang-kadang saya tengok doktor-doktor yang junior yang baru ni, dia kena semangat, kena kuat lah. Sebab kita jadi doktor ni memang kerja dia macam tu. Memang kerja dia susah, bukan mudah. Kalau mudah, jadilah benda lain. Kalau nak jadi doktor, itulah cabaran yang kita kena hadapi. Kan? Macam tu, that is how. Sebab saya memang nak jadi doktor kan. Jadi saya menghadap lah benda tu. Kan? Habis posting ONG, saya posting dekat pediatric department, daripada kanak-kanak, baby kecil, nursery dan sebagainya kan. Lepas tu habis pediatric, saya masuk dekat ortopedic. Dan di situlah saya duduk sehingga saya resign di ortopedic. Jadi di ortopedic ni lah pengalaman banyak. Daripada start junior MO, teruslah jadi sampai ke senior MO. Banyak buat operation dan sebagainya. Banyak kes-kes pasang besi dan sebagainya, kita pasang besi kat tulang lah, apa semua tu semua saya buat. Tapi biasanya MO ni kita dibagi kerja-kerja yang operation yang lebih mudah seperti potong kaki orang. Potong kaki orang ni mudah. Itu kerja yang simple, yang senang. Tapi sebenarnya masa tu kita tak nampak option yang ada lah. Kita sangkakan itulah yang terbaik untuk pesakit kita. Tapi sekarang selepas habis saya bertugas di hospital 5 tahun, saya resign, saya mula duduk dekat general practice ataupun GP ataupun klinik swasta biasa ni. Pun saya masih lagi bekerja 24 jam. Cuma tak ada on call sebab kita kerja kat klinik 24 jam.
Banyaklah cover overnight dan sebagainya. Jadi masih juga dedicated. Bekerja secara dedicated. Doktor memang kerja dia bukan mudah. Dan bukan kaya pun. Bukan kaya banyak duit pun kerja macam tu. Gaji biasa je kan. Itulah sebenarnya. Tapi saya ni sebab sikap saya tak boleh nak duduk bawah orang yang bagi arahan tak betul. Jadi saya akhirnya saya buka klinik sendirilah. Itu cerita dia. Akhirnya klinik saya tu pun tutup dah lepas 18 tahun. Tapi saya bila buka klinik sendiri, banyaklah saya buat rawatan-rawatan. Dan disebabkan semangat nak membantu pesakit dengan lebih baik, maka selepas saya buka klinik sendiri, saya mula pergi ke conference demi conference. Sebab ada benda yang menarik minat saya sebab saya baca satu buku. Ada tak buku tu kat sini? Satu buku lah. Tak ada kat sini. Jadi kita tunjuk buku tu. Buku tu tajuk dia sangat menarik. Dia kata, what your doctor doesn't know about nutritional medicine might be killing you. Bayang, this is about 20 tahun dulu buku tu dah ada. Diberi oleh seorang kawan saya yang mungkin seorang doktor juga. Dia bagi saya buku, dia kata kau baca buku ni. Buku ni menarik dia kata. Sebab dia bercerita tentang doktor tak tahu pasal nutrition. Jadi saya baca, saya kata, takkan doktor tak tahu pasal nutrition. Saya pelik juga mula kan. Dari situ daripada buku tu timbul minat. Saya baca dalam buku ni kisah mengenai seorang doktor nama dia Ray Strand MD yang menulis buku tu. Bercerita tentang isteri dia yang ada masalah dipanggil fibromyalgia, sakit-sakit badan. Sakit badan. Dah bagi macam-macam ubat-ubat farmaceutical ni lah, ubat tahan sakit lah, ubat apa, dah sampai bagi steroid pun tak hilang-hilang juga kan. Jadi dia pun mula belajar tentang nutrition, dan bila dia membetulkan nutrisi wife dia dan memberi suplemen yang betul, dia dapati keadaan wife dia improve. Dari situlah dia mula belajar tentang nutritional medicine. Cuma pada zaman tu dia tidak dipanggil sangat tentang nutritional medicine, dipanggil sebagai anti-aging medicine. Sebab itu saya mula menyertai persatuan, dia panggil SAM, Society of Anti-Aging Aesthetic and Regenerative Medicine. Kan, saya menyertai dan ikut semua conference dia. Zaman tu conference ni bukan murah. Dia charge lebih kurang antara approximately dalam 3,000 lah. Conference 3 hari, 3,000. Bayangkan. Tapi semangat ni pasal pergi juga. Pergi belajar. Bila saya pergi, itu seronok sebab saya belajar benda-benda baru. Saya banyak belajar tentang benda-benda yang menarik hati saya tentang nutrition. Saya baru realise banyak benda yang sebagai seorang doktor, saya tak tahu. Rupanya ilmu ni sangat luas. Bayangkan setahun ada lebih kurang 3 atau 4 conference yang mana kita bayar sebanyak tu. Tak masuk perbelanjaan dan sebagainya. So tahun demi tahun, kan kita spend, kalau nak kira lah, tapi saya pun tak tahu berapa lah, approximately ratus ribu ataupun hampir juta juga kita habiskan untuk belajar kan. Tapi atas sebab minat, belajar. Bayangkan kita dah spend macam banyak, kita punya investment macam banyak. Bagi saya sebenarnya investment terbaik adalah investment pada diri sendiri dengan menambahkan ilmu yang penting untuk kita. Dan selepas saya mula belajar, saya kata saya nak mendalami bidang ni lebih dalam. Saya teruskan belajar, cuma di peringkat awal tu, sebab anti-aging medicine ni orang ramai tak tahu, jadi banyak doktor-doktor yang belajar ni akan pergi kepada aesthetic medicine. So saya pun mencuba lah aesthetic medicine, saya buat laser lah, saya buat macam-macam lah, nak bagi orang cantik. Tapi jiwa saya bukan kat situ lah. Sebagai seorang doktor lelaki ni, kadang saya tak berapa berkenan dengan pasien-pasien perempuan yang tak puas-puas ni. Kita dah buat muka dia cantik, tapi dia masih lagi nak cantik lagi. Aku pun tak tahu apa dia nak lah. Cuma saya tak nak merosakkan muka dia. Dalam minat saya pada bidang estetik ni makin hilang. Pudar. Saya mula fokus pada anti-aging medicine dan mula mengajar macam mana sebenarnya untuk pesakit tu improve dari segi penyakit dia. Penyakit-penyakit kronik lah, macam diabetes, hypertension. Tapi masa tu banyak fokus pada isu berat badan lah. So kita mengajar macam mana berat badan. Sebab saya sendiri mengalami 3 isu tu. Kan, saya ada masalah berat badan, saya ada masalah diabetes, saya ada masalah hypertension, ada masalah gout. Jadi masalah-masalah ni juga membelenggu saya. Saya duduk fikir, saya tak nak makan ubat sebab saya tahu ubat-ubat ni kadang-kadang side effect dia saya tak suka. Antara ubat yang saya tak suka sekali side effect adalah ubat darah tinggi. Sebab sebagai seorang doktor kita tahu antara the worst side effect yang kita tak suka sebenarnya adalah dia menyebabkan angry bird tak angry. Umur 30-an angry bird tak angry ni satu benda yang sangat-sangat tak best lah kan. Jadi sebab tu saya tak memilih untuk ambil ubat pharmaceutical. Kan? Dan the more saya read, the more jurnal-jurnal perubatan, the more artikel tentang perubatan yang saya tengok sebenarnya pengambilan ubat-ubat ni sebenarnya tidak menyelesaikan masalah dan hanya merawat simptom. So solution yang lebih baik adalah sebenarnya kita membetulkan pemakanan dan memulihkan penyakit daripada punca. Bayangkan berapa banyak kita belanja sebenarnya. Pergi conference, ada conference juga, ada setengahnya ada exam pun kena bayar dan sebagainya kan. Dengan apa yang
saya sampaikan dalam masyarakat hari ni, saya banyakkan saya tak charge. 5 tahun ke belakang saya banyak letak video saya dekat YouTube dan sebagainya, saya letak video saya di Facebook, saya tak ada charge apa-apa pun. Dengan harapan sebenarnya itulah matlamat kita nak mendidik masyarakat, semua masyarakat akan berminat dan mula belajar. Alhamdulillah lama kelamaan kita tengok makin lama makin ramai followers dan yang terbaru kita tengok followers dekat Facebook dah mencecah 230,000 lebih kan. Lepas tu kita tengok TikTok pula keluar dah hampir 170,000. Di YouTube saya hampir 70,000 followers dan total up lebih kurang 500,000 followers lah. Macam itulah punya ramai followers yang nak belajar. Dan saya mula realise sebenarnya, nampak tak? Ramai yang berminat kan. Tapi masih lagi macam masyarakat kita ni dia ragu-ragu. Dia cakap, kenapa doktor lain cakap lain? Kenapa doktor Norman cakap lain? Kan? Kenapa doktor Norman ni macam terlampau fokus pada pembakaran? Sebab saya tahu semua pasal pharmaceutical ubat pharmaceutical itu hari kita belajar. Saya dulu masa saya belajar undergrad, bahagian farmakologi tu, saya distinction. So saya faham setiap jenis group, jenis side effect, jenis apa semua saya memang antara subjek yang saya minat lah. Antara subjek yang saya minat, memang saya minat sangat kan. Itu je. Jadi saya tahu semua. Jadi bila kita tahu mendalam tentang, sebab kadang-kadang saya pernah interview lah, saya tanya dengan doktor-doktor junior, houseman ataupun yang buat locum, MO yang buat locum kat klinik, saya saja tanya tentang classification ubat. What is the 5 classification of OHA? Apakah jenis-jenis contoh-contoh ubat yang dalam grup ni. Kebanyakan tak boleh jawab. Nampak the level of knowledge orang sangat rendah. Tiba-tiba nak komen saya tentang nutrition. Dia cakap your basics pun out, how can you comment something yang you tak tahu langsung? Itu cerita dia. Sebab tu saya suruh doktor belajar. Jangan kasi dia pandai. Kalau you basics tentang classification of drugs pun, mechanism of action, apa reseptor dia punya, mechanism of action dia bertindak dan sebagainya pun tak boleh nak jawab. Macam mana you boleh komen tentang bidang yang you tak tahu pasal nutrition? Yang dia cakap saya tak betul. This is the problem. Sedangkan saya belajar benda tu ambil masa bertahun-tahun. Kalau tengok looking back, saya dah belajar lebih 20 tahun. Sebab tu pada tahun 2011, 2011 saya mula join master's program. That's the first master's program in anti-aging medicine, aesthetic and regenerative medicine, yang dibuat di UCSI University di KL. Saya belajar selama 2 tahun setengah lebih sebab patutnya course dah ambil 2 tahun, tapi terlajak sebab kita orang tak sempat nak habiskan thesis. Akhirnya 3 tahun baru habis masters. Bayangkan, punyalah banyak benda yang kita belajar dan sebagainya. Habis tu saya tak puas hati lagi sebab saya rasa ada benda yang tak lengkap lagi tentang belajar. Saya teruskan belajar. Saya join lagi satu society daripada Society of Advancement of Hormone and Healthy Aging Medicine of Malaysia, yang agak menarik dan banyak memfokuskan tentang isu-isu nutrition. Saya pergi setiap conference je, setahun ada 4 conference. Dan tahun 2013 dia offer untuk belajar dalam bidang professional masters yang affiliate dengan Australian College of Nutrition and Environmental Medicine. Bayangkan dia punya affiliation. Dan saya pergi every conference dan semua, dan dia ada written exam kan. Dia ada banyak dia punya assignment dan sebagainya kita buat. First year kita dapat certificate in nutrition medicine, lepas tu dia sambung lagi kepada Masters in Nutritional Medicine. Sepatutnya disambung pada fellowship lah, tapi sebab tu kemudian masuk PKP, so benda tu stop. So saya start sampai dekat Masters in Nutritional Medicine under ACNM. Itu cerita dia macam ni belajar. Nampak berapa susah ni nak belajar ilmu ni, dan bila kita dah dapat, kita sampaikan sebenarnya ilmu ni pada masyarakat dengan saya tak meletakkan harga. Tapi kadang-kadang saya tengok masyarakat tidak menilai ilmu ni dengan cara yang betul kan. Banyak orang ambil tak indah, ambil tak pot kan, ambil macam buat dadawu je kan. Dan di situlah sebenarnya bila kita nak nilai orang sama ada orang menghargai kita atau tak, kita tengok bila kita dalam kesusahan ada yang nak bantu tak kan. Itu sebenarnya selama ni dapat satu yang bernilai tapi tak sedar value dia. Jadi bila kita minta bantuan pula, bila kita pula dalam kesusahan, kita minta pula bantuan kan. Respon yang dapat tu sebenarnya agak macam sangat-sangat menduka cita lah kan. Barulah saya sedar bahawa sebenarnya kadang masyarakat tidak menilai dengan betul ilmu yang saya sampaikan, menganggap benda ni macam mainan. Ini tak masuk cerita yang haters yang kaki mengejek di TikTok dan sebagainya kan. Tengah-tengah live ni pun dia nak mengejek lagi kan. Itu normal lah, itu memang saya malah nak layan kan. You don't focus on the haters, we focus on those who support. Siapa yang nak berminat nak belajar, silakan.
Kan? Siapa yang tak nak berminat belajar, that's your problem. Kan? Dan sepanjang pengalaman saya, benda yang saya ajar ni, ramai pesakit datang. Banyak kan jelah dah datang, biasanya orang datang klinik jumpa saya bila dah terlalu teruk. Kan? Banyak kan datang buah pinggang dah rosak. Baru tanya doktor, macam mana buah pinggang saya dah rosak? Tak ada ke suplemen ubat special nak pulihkan buah pinggang? Nanti jadi masalah kadang-kadang kan. Dia dah multi organ failures. Ada yang datang dah teruk. Ada pernah satu kes saya ingat lagi. Macam mana, apa nama tadi? Macam mana seorang patient datang daripada Penang. Bayangkan jauh Penang ke Melaka datang. Punyalah jauh tak. Datang apa? Penang. All the way dari Penang. Sebenarnya asalnya dia buat online consultation sebab jauh. Jadi saya bagi advice tentang pemakanan dan sebagainya. Tapi patient ni dah terbaring dah sebenarnya. Dah sangat teruk. Sebenarnya dia quite very bad infection lah. Dan merebak daripada kaki dia. Dan merebak ke seluruh tubuh lah. Sebenarnya saya tak advise dia datang jumpa saya pun. Tapi family dia bawa jugalah. Dia yang sedih dia. Tapi dah datang takkan kita nak suruh dia balik. Jadi kita layan jugalah. Cubalah apa yang terbaik yang boleh kita bantu. Tapi saya tengok dalam masa 3 hari. Dia punya keadaan deteriorate sangat cepat. Lalu saya terpaksa rujuk dia kepada hospital di Melaka. Itulah ceritanya. Bila saya rujuk, pakar di hospital tu telefon saya dan maki saya pula kan. Sebab apa, kenapa kau terima kes teruk macam ni lah, apa bla 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 bla. Saya cakap, saya bukan suruh dia datang, dia dah datang. Tapi bila saya tengok, as a doktor yang level GP, kita refer lah specialist. Kita refer pun kena marah, tak refer pun kena marah, masalah. You just do your job lah, itu je. Kenapa nak telefon orang marah-marah? Saya pun tak faham ini isu dia lah. Kan? Jadi, tapi akhirnya patient tu semakin teruk, akhirnya meninggal lah di hospital. Tapi itulah, janganlah datang dalam keadaan macam tu. Dalam keadaan dah teruk, dah tak boleh nak tolong, apa yang kita boleh buat lagi. Sebab tu saya realise, banyak kes ni bukan satu kes, sebenarnya banyak kes dah teruk. Kadang-kadang teruk datang kes diabetic ulcer dia dah teruk kan, dia punya kudis kat kaki tu dah tak mau elok, ada yang dah berbulan, bertahun buat dressing dan semua tak mau baik-baik. Kan? Itu at least kita boleh cuba dan usahakan lah. Ada yang teruk sangat, hitam seluruh kaki ni pun tak mau baik. Ada satu juga patient datang daripada adalah negeri-negeri belah utara tu, duduk 2 minggu, sewa homestay untuk buat dressing sebab kaki dia teruk. Saya cakap, okey lah, dia nak cuba, kita cubalah. Kan? Tapi masalahnya keluarga dia semua nakkan dia ni berubah. Tapi yang tuan punya badan tak nak berubah. Kita dah cakap tolong berhenti gula. Favorite drink dia lah minuman coklat bermalta yang kali hijau tu lah. Aku tak nak sebut nama dia kan. Itulah ceritanya. Dia favorite drink dia. Jadi sepanjang duduk kat Melaka ni tak minum. Tapi bila dia balik sana, dia bantai balik, habis. Dalam merebak balik. Ini masalah dia. Masalah-masalah yang mana perubahan sikap dia lah pada orang yang kena penyakit tu. Bila kalau dia tak nak berubah pemakanan dia, apa yang kita ajar tak akan ada makna. Sebab tu saya rasa cara terbaik ialah kalau saya lebih boleh mengajar lebih ramai masyarakat tentang ilmu pemakanan sihat, tentang ilmu pemakanan yang betul, sebelum dapat komplikasi, sebelum dapat banyak masalah. Di peringkat awal you ada diabetes, di peringkat awal orang ada masalah obesity, di peringkat awal ada masalah darah tinggi, kardiovaskular, sakit jantung. Di peringkat awal, peluang untuk pulih adalah jauh lebih besar dan kita boleh mengelakkan komplikasi-komplikasi. Itu konsep dia. Lepas tu kita buat seminar, saya tulis e-book, saya tulis buku, macam buku belakang ni, nampak ni buku saya ni. Kan? Saya tulis buku bawah ni, buku gula. Ni e-book saya yang saya tulis, nampak ni. Ni contohnya, nampak ni. Nampak pula. Yep. Nampak ni, e-book. Kan? Mitos kalori. Bila cakap makanan, tak habis-habis cerita kalori. Tak habis-habis cerita kalori. Yang you tengok realiti masyarakat. Penyakit makin teruk. Penyakit makin ramai yang kena. Tapi bila makan cerita kalori. Tak habis-habis. Nak kurus kira kalori. Nak kurus kalori defisit. Sedangkan benda tu mitos karut aja. Tu yang coach-coach kat luar tu. Yang kaki gym sebenarnya sibuk kira kalori tu. Kan? Ni apa, dietitian, nutritionist ni semua yang duk kira kalori tu. Datang belajar dengan saya. Betul. Kan? Belajar. Update your knowledge. Jangan rasa awak tu pandai sangat. There are things that advance. Kalau kita tengok, kita punya handphone kan, zaman saya dulu, masa saya mula-mula kerja Islam Melaka tahun 99, 98 dulu, masa awal-awal, mereka awal, 98, 99, saya pun dah tak ingat, dah lama sangat, dah lebih 25 tahun dulu. Masa tu first saya ditunjuk oleh kawan saya, seorang doktor lain, tentang SMS.
Punyalah excited pasal SMS. Kita cakap, wah, best dia boleh type. Sekarang SMS, benda macam-macam, Facebook, apa, TikTok, apa macam-macam. Kan, so advanced dari bidang telekomunikasi. Tapi tentang perubatan kau duk kira kalori. Ni ilmu tahun 60-an ni. Bila nak berubah? That's why you must learn. You must learn the new things. Takkan you nak pakai telefon zaman yang telefon nak yang paling advance. Dia dah kan, kereta nak paling baru, EV, Tesla dah masuk Malaysia kan. Tapi ilmu perubatan kira kalori. Ni macam nak pakai kereta tahun 60-an lah ni. Tak nak berubah. Balik-balik kalori. Oh, nak kurus. Kalori deficit. There's no other way. Macamlah kalori deficit tu hadis Nabi. Macamlah ayat Quran yang tak boleh berubah. Itu manusia buat lah. Manusia buat semua kita boleh ubah. Ada benda yang salah, betul ke lah? Ni apa masalah ni? Duk kira kalori tak habis. Sebab tu masuk belajar. Sebab tu kita buat seminar. Kalau saya ilmu saya tak betul, aku tak berani buat seminar ni. Saya tak berani tulis buku macam ni. Faham tak? Sebab benda is written things. You boleh tengok kalau aku tak betul, reference dia semua ada kat situ. So siapa yang dah beli, terima kasih banyak-banyak. Saya cakap terima kasih banyak-banyak. Actually you are helping yourself. Siapa yang dah join seminar saya, terima kasih banyak-banyak. Kita buat seminar dua-dua. Kita buat seminar secara offline dan secara online. Sebab saya dah tahu lah. Bila kita cakap, oh saya buat seminar kat Melaka. Oh saya duduk jauh. Saya cakap, you kalau duduk Kutub Utara pun boleh tengok seminar saya. Kalau kat Kutub Utara tu ada internet. Tapi sebab nak, orang suka bagi alasan. Dia tak akan bagi alasan bila dia start nak tanya, doktor, ni buah pinggang saya terosak. Ada suplemen tak nak boleh buah pinggang? Inilah masalah. Bila dah teruk, kata orang dah terhantuk, baru nak tengadah. Itu pasal orang suruh belajar. Sebab kunci pada mengelakkan semua komplikasi-komplikasi diabetes sebenarnya ialah belajar. Ni duk makan, saya makan kalori rendah. Doktor, kolesterol saya penyakit kolesterol lah malam. Dia balik-balik kolesterol. Tak habis-habis dengan komunikasi kolesterol. Kan? Itu mengepek. Lepas tu nak merawat. Dia ada e-book saya. Macam mana nak merawat diabetes. 10 punca obesity. Ni semua. Ni semua muka depan e-book saya. Nampak? Mana ni? Macam mana nak minum cuka apple pun aku tulis e-book. Kadang orang tanya saya, doktor, saya CKD. Boleh tak saya minum cuka apple? Doktor, saya ada GERD, anxiety. Boleh tak saya minum cuka? Kau bacalah buku ni. Dapatkan buku ni, baca. Orang dah tulis lah. Benda explanation dia panjang. Ni bukan cerita. Boleh tak? Ni ada follower siapa kan yang dekat netizen dia ada banyak kategori ni. Kan kalau saya tengok selalu orang-orang yang buat content creator tentang kereta ni selalu sebut puak-puak dia kata baik beli. Itu dia apa? Baik beli tak boleh. Tapi dalam content creator perubatan ni dia ada satu lagi puak. Puak boleh tak? Doktor boleh tak? Saya dekat boleh tak? Boleh tak? Dia punya ratib boleh tak? Ya ilaha illallah, orang suruh belajar tak nak. Kau balik-balik boleh tak? Ya Allah. Kadang-kadang jawapan tu dia tak semudah boleh tak. Ini masalah dia. Dia tak semudah boleh tak. It need explanation. Dia kena tengok apa konsep kat mana. Barulah boleh jawab. Lepas tu kadang-kadang tak boleh nak dijawab boleh atau tak. Macam cerita. Doktor, saya ni apa nama saya ni, contohlah kata apa, saya ni diabetik, boleh tak saya makan whole grain roti? The explanation is too long. Kita nak cerita pasal genetic factors, gluten sensitivities, glyphosate, glycemic index, fiber, insulin level, macam-macam benda lah. Boleh tak? Kadang-kadang yang bertanya saya pun tak tahu. Kadang-kadang dia nama fake, dia pakai fake punya kan. Kadang user apa-apa, entah lelaki ke perempuan ke, kan, entah berapa umur dia, kita pun tak tahu. Ni problem. Kadang-kadang kita nak jawab pun susah. Kadang-kadang bukan saya tak nak jawab, tapi kadang-kadang saya tak boleh nak jawab sebab soalan tu tak semudah yang you ingat. You are expecting saya jawab boleh atau tak. Itu yang susah. Itu satu kategori lagi lah. Ada satu lagi kategori ni, kategori anxiety pula. Dia punya soalan standard klise. Bahaya tak?
Bahaya tak ni? Bahaya tak ni? Bahaya tak? Bahaya. Orang ada anxiety, orang ada GERD, bahaya tak makan cuka apple? Bocor tak perut? Aduh. Ni lagi satu. Sebab tu saya cakap, there is no solution, there is no easy solution. Ataupun ada satu lagi grup. Ni satu lagi. Dalam bidang perubatan ni lagi banyak grup dia. Itu boleh tak satu, bahaya tak satu lagi. Lagi satu, apa suplemen? Doktor, apa suplemen? Saya ada CKD. Apa suplemen untuk pulihkan CKD saya? Saya cakap, kalaulah saya boleh create satu suplemen yang boleh pulihkan sakit buah pinggang, yang boleh pulihkan sakit jantung, yang boleh pulih. Wow, kaya aku, kalah Bill Gates. Kan? Kalah orang paling kaya dalam dunia, boleh jadi orang paling kaya dalam dunia. Sebab mana ada? Nampak tak? Mana tu? Lepas tu kadang-kadang, dulu saya rajin jugalah bagi saya punya kad. Jadi, tapi ya Allah, ya Tuhanku. Bila saya bagi kad, ada nombor telefon personal saya. Saya pernah terima telefon pukul 2 pagi. Nak mengadu pukul 2 pagi. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Bayangkan, ada orang tanya, alah doktor sabarlah. Saya tanya, kalau you tiap awak pagi orang telefon 2 pagi nak tanya, doktor saya tak boleh tidur. Ya, aku ingat orang telefon pukul 2 pagi ada saudara saya meninggal ke apa. Kan? La ilaha illallah. Macam itulah manusia. Lepas tu dia tak dapat saya, sekarang dia harass kita punya staff pula. Staff saya pula dia tanya. Staff saya pun dah mula tak tahan. Staff saya kat kali, doktor ada orang telefon saya pukul 2 pagi. Dia tanya saya, besok appointment confirm tak? Betul tak tempat itu? La ilaha illallah. Saya cakap macam-macam PL. Sebab tu, that is not easy. Saya bukan cerita, bukan saya marah. Tapi saya cakap, it's not easy. Kita nak buat benda ni. Orang tak faham dia punya cabaran. Dia punya challenge menghadap orang yang macam ni. Dia tak faham isu-isu. Yelah, dia lupa kita ni manusia juga. Saya bukan robot. Ada masa kita kena tidur. Yang kau telefon aku 2 pagi, kau ingat aku tak tidur apa? Masalah. Aduh. Lepas tu kita buat grup kan. Grup kita buat nama dia ADO. Anti-Diabetic Obesity. Dan kita suruh fokus pada obesity dan diabetic ni. Dia tanya segala benda mak nenek dalam dunia ni bertanya kan. Aduh, kadang-kadang saya pun, ya Allah, nak jawab. Kadang kesian. Tapi tak jawab tu kesian. Nak jawab kadang-kadang tengok dia melek-lek. Jadi itu yang kadang-kadang ada masalah. Inilah cabaran dia. Saya nak cakap, this is all the challenge that I face. Kan? Dalam keadaan itu, kadang-kadang saya cuba terbaik, sebaik yang mungkin sebenarnya untuk try to please, try untuk juga sebab saya ni ada satu sifat kesian. Ada orang cakap saya, doktor, you terlalu baik lah, ada problem. You are too nice. That's a problem. Sebab saya ni ada sifat feeling yang kuat lah maksud dia. Ada rasa kesian. Sebab tu saya jadi doktor. Saya lebih sangat sesuai jadi doktor sebab ada feeling yang sangat kuat. Cuma malang ni kadang-kadang sebab terlampau lurus, terlampau jujur, saya pun pernahlah menjawab soalan-soalan dalam family group. Secara saya tak sedar soalan tu sebenarnya memerangkap saya lah. Memerangkap saya dan akhirnya saya disaman. Kan, ada 2 kes saman lah. 2 kes saman yang besar. Sebenarnya saya dah banyak kali kena saman dengan KKM pun ada. Kan, dan sampai klinik saya kena tutup. Tu semua tahu kisah lah kan. Tapi saya nak buka balik klinik saya. InsyaAllah saya tengah usaha lah. Tengok kan. Sebab saya rasa saya nak berlaku ada pada pesakit saya di kawasan Melaka lah. InsyaAllah kita akan cuba buka balik. Tapi saya pernah disaman oleh KKM. Tapi itu semua dah settle. Cuma yang terbaru saya disaman oleh pihak ketiga. Syarikat yang pernah saya menjadi penasihat dia lah. Tak puas hati dengan saya dah saman dan saya kalah dalam saman tu. Walaupun dah saya masih lagi meneruskan proses rayuan. Tapi disebabkan keputusan mahkamah tinggi itu menyebabkan saya terpaksa nak bayar. Kena bayar. Kan. Lebih dari RM500,000. Lebih dari RM500,000. Dalam keadaan biasa sebenarnya, alhamdulillah rezeki saya ada lah. Cukuplah untuk hidup sendiri, cukuplah untuk ada rumah, cukuplah untuk ada kereta dan sebagainya. Bolehlah beli apa-apa kereta yang saya minat dan sebagainya, kereta merah saya semua. Bolehlah hidup, kata orang selesa lah. Nak kata saya bukanlah terlalu kaya, tapi tidaklah terlalu susah. Tapi cukup-cukup lah. Macam tu kan. Tapi bila dihentak dengan duit, orang minta suruh bayar sampai RM500,000. Ini menyebabkan saya mula terganggu dari segi kewangan. Bila-bila dalam keadaan klinik pula ditutup. Menyebabkan saya kehilangan almost 50 ke 60 ribu sebulan pendapatan dari klinik tu. Kalau you bayangkan kalau you ada gaji 10 ribu, tiba-tiba gaji 10 ribu tu hilang macam tu. Kalau orang gaji 10 ribu, bayangkan kalau kita ada income pendapatan klinik lebih kurang 50 ke 60 ribu sebulan, tiba-tiba hilang gitu saja dan ditutup serta-merta.
Macam orang ada warung tiba-tiba kena pukul ribut ataupun tiba-tiba dia gelam ada banjir lah. Dia macam tu lah. Dia jadi macam kita sesak. Lepas dia dapat pula, kalah pula kes, kenalah bayar. Jadi itulah menyebabkan saya dalam keadaan yang agak tertekan dari segi kewangan. Itu menyebabkan akhirnya saya mengalami tekanan lah, stres lah. Stres yang agak kuat sampai saya sakit lah. Saya sakit, sampailah saya build up semangat saya balik. Saya usaha naikkan semangat saya balik dan saya melawan benda tu dan saya cuba cari jalan. Sampailah saya terfikir, saya tengok motivasi dan sebagainya, saya sedap kita ada benda yang kita boleh offer pada follower saya. Bila saya tengok total follower saya lebih hampirlah mencecah 500,000 kan. Saya cakap takkanlah dalam 500,000 ni tak ada 10,000 orang yang boleh tolong aku. Yang mana 10,000 orang ni sanggup lah nak bagi RM100 je. Sebab saya rasa nilai ilmu yang saya bagi melalui e-book saya, melalui video-video saya di video-video saya di YouTube, video-video saya di Facebook dan sebagainya, saya rasa banyak membantu dan nilai ni jauh lebih daripada RM100 pun. Jadi sebab tu saya rasa takkanlah saya nak minta RM100 je. Daripada 10,000 je. Bukan 500,000 pun followers. Saya minta daripada 10,000 followers. Kan? Yang kalau saya anggap diorang boleh nilai lah benda tu. Boleh nilai benda tu lebih daripada RM100. Sebab nilai e-book yang kita bagi pun, pilihan yang kita bagi tu semua lebih 200 lebih nilai dia. Kalau kita jual dalam keadaan biasa lah. Tapi kita bagi hanya dengan nilai RM100. Bagi orang tak kerti baca e-book, kita bagi buku yang nilai dia RM100. Kita bagi lagi hadiah dan sebagainya untuk sebenarnya sebagai satu crowdfunding lah senang cakap. Apa yang saya buat ialah crowdfunding, tapi saya tak nak minta derma semata-mata. Saya tak nak buat crowdfunding dengan cara minta sedekah lah. Kita pun ada kita punya own pride. Sebab saya rasa saya ada ilmu-ilmu yang sangat bernilai. Macam ni, isu vitamin C. Ramai orang tak tahu vitamin C adalah satu vitamin yang sangat penting. Kalau tak makan vitamin C ni boleh mati. Tapi keep on cakap kat vitamin C rosak buah pinggang lah, vitamin C. That's why tu kena belajar ilmu dia. Faham tak? That's why I wrote in the e-book. Saya buat dalam video saya dekat YouTube dan sebagainya. Mengajar yes, vitamin C ni bukannya bahaya kalau ambil dalam jumlah yang mana sabah lah. Nampak tak? Sebab tu saya takkanlah masyarakat menilai ilmu saya tu sekadar RM100. Macam kisah seorang pesakit saya. Dia ada diabetes lama dan dia bekerja sebagai maintenance. Dia pakai safety boot tu lah kan. Lalu melecet dekat kaki dia, akhirnya menanah dan dia mendapat masalah ulcer yang teruk dan melarat sampai akhirnya jangkitan tu masuk dekat tulang kaki dia. Jadi doktor yang merawat dia kebetulan ada medical card sebab tempat dia kerja ada medical card. So doktor yang merawat dia tu mencadangkan untuk potong kaki dia. Setelah habis semua duit medical card dia, iaitu berjumlah RM70,000. Medical card dia ada cover untuk RM70,000, habis licin semua. Dalam kadang kaki tak baik dan anak tu kena potong pula. Lepas tu datang ke klinik, tak tahu siapa yang refer ke klinik saya. Dia datang dan alhamdulillah saya bantu dalam tempoh 3 bulan. Akhirnya pesakit tu pulih. Bayangkan, dia merawat, saya tak nak sebut hospital mana lah kan. Tapi hospital swasta lah kan. Habis sampai RM70,000. Result akhir dia kaki dia kena potong. Nak dipotong lah. Dia hanya di-charge RM30 dekat klinik saya untuk buat dressing. Masa itulah. Kan? Dan kaki dia diselamatkan lepas 3 bulan dan dia boleh bekerja balik. Dan jangkitan dalam tulang tu juga hilang dengan ilmu nutrition saya bagi. Bayangkan RM70,000 dengan RM100. Sebab saya rasa ilmu ni kalau orang tahu nilai dia, orang tahu this is a brilliant yang berharga berjuta-juta ringgit yang menyelamatkan you daripada banyak masalah komplikasi penyakit. Saya ingat saya punya seminar ni kena buat dekat stadium. Tak. Ni tak ada. Saya buat dekat atas klinik saya je. Kecil apa itu pun kita expect dalam 50 orang. Itu pun orang tak nak datang. Lepas tu duk cakap saya tak promote lah. Dia cakap saya tak ada buat online lah. Mana dia tak baca langsung kita punya promotion. Padahal 2 minggu sebelum seminar. Jadi sebulan sebelum seminar kita dah mula promote. Saya tak tahu kenapa dia orang tak dapat dia punya notification tu kan. Tapi itulah contoh dia kan. Bila kita letak satu yang sangat bernilai dan kita jual pada orang yang tak tahu nilai, maka orang akan tidak menilai dengan cara yang betul. Lepas tu saya lihat kesihatan adalah mahkota yang ada di atas kepala orang yang sihat. Ada.
Tapi hanya dilihat oleh orang yang sakit. Itulah sebenarnya kesihatan. Ialah satu mahkota yang sangat cantik di atas kepala orang yang sihat dan tidak dinampak oleh orang tu kecuali orang yang sakit. Itu kisah dia. Dan kunci kepada kesihatan ialah pemakanan yang betul. Dan kunci kepada pemakanan yang betul ialah ilmu pemakanan. Dan kita kalau betulkan kita punya pemakanan, banyak perkara boleh settle, boleh kita elakkan. Dan menyelamatkan duit kita beratus ribu. Mungkin berjuta. Kan? Kita tak tahu siapa nak letak harga buah pinggang je. Siapa berani letak berapa harga buah pinggang tu? Berapa harga kaki? Kaki nak kena potong. Orang diabetes berapa harga kaki? Adakah RM100? Siapa nak letak harga buah pinggang dia RM100? Siapa nak letak harga mata dia? Harga mata dia ni RM100. Ada tak? Tapi bila kita nak buat seminar, nak ajar satu seminar ataupun menyumbang untuk beli e-book yang you boleh manfaat dengan buku ilmu yang ada dalam ni, hanya RM100. Mahal. Tadi masa saya datang baru balik lah, saya baru balik dari Nilai, saya lalu dekat air keruh. Saya ingat apa pasal lah dekat MITC tu jam, kat Melaka lah kan. Banyak dia kereta, lalu saya nampak dekat Upun di sebelah Maidin tu ada pesta, macam festival makanan. La ilaha illallah. Ada nampak satu booth satu, ada nampak lah banyak orang jual makanan. Ada satu tu saya tengok beratur, punyalah panjang, saya tak tahu pun dia jual, nampak jauh ya. Dia jual macam tu, saya tengok orang beratur nak beli makanan. Saya tak percaya itu mesti sedap ni makanan. Sihat tak sihat wallahualam sebab saya tak tahu pun makanan apa. Tapi kadang manusia ni bila bab makanan, nak makan sedap ni, dia bedal dia kan. Tapi kalau nak suruh ajar ilmu kesihatan, nak menyelamatkan duit dia yang beribu-ribu, mahal. Murah betul buah pinggang kau. Murah betul mata awak. Murah betul kaki awak. Nampak tak? Sangat murah. Sampai you tak sanggup nak belajar. Sedangkan benda tu boleh menyelamatkan beribu-ribu duit. Itulah cara sepatutnya kita berfikir. Sebab tu dalam perubatan, benda yang terbaik adalah mencegah. Sebab tu kita cakap, mencegah sebenarnya adalah lebih baik daripada mengubati. Orang tahu semua orang sebut. Macam mana you nak cegah sesuatu benda kalau you tak ada ilmu? Macam mana kita nak cegah kalau kita tak ada ilmu? Dan bila kita nak sampaikan ilmu, you letak value ilmu tu pada nilai yang sangat-sangat rendah. Saya pun tengok TikTok 2-3 hari lepas lah. Dan TikTok ada satu kisah macam dia kata satu ayah ni, dia bagi kepada anak dia 1 jam. Jam buruk. Dan dia suruh anak dia, kau pergi bawa jam ni, pergi dekat kedai pajak gadai. Tengok dia nak tak? Anak dia pun pergilah bawa. Sampai dekat pajak gadai lah cakap, ini kita ambil dalam jam ni jam buruk lah, RM50 RM50. Anak dia cakap, balik jumpa ayah dia nak beli RM50 je. Kan? Okey tak apa, sekarang kau pergi kat kedai besi buruk. Anak dia pun bawa lah kedai besi buruk. Kan? Bila anak bawa kedai besi buruk lagi nak beli 20 sen ni. Sebab dia ketimbang berat. Berat jam apa. Nak ambil 20 sen ni. Ayang kan. At least, baik aku pergi RM50 ni 20 sen. Dia cakap, dia jumpa ayah dia balik. Ya, betul macam ni. Ni kedai besi buruk nak beli 20 sen ni. Allahu Akbar. So macam mana cara? Tak apa, kau pergi kat kedai antik dekat pekan tu, kau tanya dia berapa value dia. Bila dia bawa jam tu pergi kat kedai antik tu sanggup nak beli jam tu RM100,000. Maknanya satu benda yang sangat bernilai sampai RM100,000, kalau kita letak pada orang yang salah, dia tak nampak nilai dia. Nampak tak? Itu sebenarnya. Sebab tu dalam pepatah Melayu, ada satu pepatah kata dia, hanya jauh hari yang mengenal manikam. Saya mula ingat sekolah rendah lalu saya dengar pepatah saya cakap, ni apa Johari dengan manikam? Ni apa benda? Dah tua ni pun tahulah. Jauhar tu ialah pakar bahagian
permata lah. Sebab tu Johor tu, nama Johor dia datang daripada perkataan jauhar lah sebenarnya tak. Jauhar maksudnya orang yang mahir dan faham tentang batu permata, jauhar. Manikam tu bukan nama orang India. Rupanya manikam tu maksudnya batu permata lah. Aku pun tak tahu. Oh betul lah. Hanya jauhar yang mengenal manikam. Orang yang pakar bagian batu permata yang kenal batu permata yang terbaik. Tapi masyarakat sebenarnya tidak sedar value kesihatan. Dia hanya akan mula sibuk nak cari kesihatan. Itu pun nak cari shortcut. Banyak yang cari magic pill kan. Cari magic pill. Doktor apa suplemen? Kategori yang ketiga dia. Doktor apa suplemen? Suplemen saya ada CKD. Doktor apa suplemen? Saya ada anxiety. Apa suplemen? Dia nak magic. Dia nak ubat magic. Saya cakap there is no ubat magic. Orang yang dok tanya apa suplemen ni, orang yang bermentaliti air jampi saya panggil. Faham tak apa mentaliti air jampi? Ni mentaliti anak dia nak exam, dia pergi jumpa ustaz boleh bagi air jampi tak anak saya nak exam besok, nak pass. Padahal anak dia tak asyik boarding sekolah. You ingat budak yang boarding sekolah dia boleh pass ke? Bukan, this is the problem, macam itulah. You tak pernah jaga kesihatan dan tak pernah tahu macam mana nak jaga kesihatan. Tak pernah tahu ilmu pemakanan yang betul. Bila dah rosak buah pinggang, you expect doktor bagi you satu ubat magic yang boleh pulihkan. Dan kerana itulah akhirnya tumbuh ubat-ubat farmaseutical yang merawat simptom. Sebab ilmu perawatan dengan nutrisi memerlukan akal dan berfikir. Dia kena orang yang berminat nak belajar. Itu bagi saya orang yang berminat nak belajar, dapatkan ilmu ni sebab nilai ilmu ni adalah sangat-sangat berharga. Dia akan menyelamatkan duit kita beribu ringgit. Bukan dengan dinilaikan pada RM100. Orang nak ajar dengan nilai RM100, you ingat ilmu tu nilai RM100. Itu yang salah. Sebab tu dalam peserta seminar, terima kasih kepada yang join seminar saya baru-baru ni. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Habis peserta seminar tu saya tanya dia, adakah you rasa ilmu yang saya sampaikan dalam seminar saya ni bernilai RM100? Semua cakap tak, doktor. Kan? Dia sangat-sangat benar, berjuta-juta ringgit sebenarnya boleh menyelamatkan orang banyak. Sebenarnya kalau betul ramai masyarakat kita tahu ilmu ni, dia boleh menyelamatkan berbilion duit ringgit Kementerian Kesihatan dengan mengurangkan perbelanjaan pembelian ubat yang tak perlu. Dah kami orang sihat, aku buat apa-apa lah. Itu sebenarnya asas. Sebab tu bagi saya, bila kita tengok perbelanjaan kerajaan membeli ubat sampai berbilion-bilion, saya dengan yang last 7-8 bilion saya tak tahu lah, sebab saya pun kerja KKM pun kan. Lebih kurang macam tu lah banyak, 7-8 bilion setahun. Sedangkan you hanya perlukan mungkin tak sampai 100 juta pun kadang-kadang untuk membuat satu program mendidik masyarakat tentang pemakanan yang akan menyelamatkan duit negara berbilion-bilion. Bayangkan jumlah value dia. Nilai yang kita boleh selamatkan. Tapi masyarakat kurang kesedaran. Dan itu jelas bila saya minta. Kan saya minta saya nak jual. Saya cakap saya nak jual e-book supaya dia dapat manfaat. Dengan nilai RM100 sahaja. Dan saya harapkan adalah 10,000 orang. Kita buat satu landing page yang orang boleh klik dan boleh terus baca apa cerita dia dan dia juga buat bayaran di hujung tu. 13,000 orang klik. Mana ada 13,000 orang yang menerima lah benda tu kan. Tapi daripada 13,000 orang yang klik pada landing page untuk beli e-book saya untuk bantu saya tu, dana untuk bantu, ataupun crowdfunding untuk bantu saya tu, yang beli cuma 300 saja. Ya bayangkan, kita memerlukan jumlah lebih kurang 1 juta untuk settle masalah ni, tapi saya hanya dapat collect RM30,000 saja. Di situ saya realise rupanya masyarakat tidak menilai saya dengan cara yang betul. Itulah, itu yang saya kata saya terkilan. Saya terkilan sebab saya rasa masyarakat masih kurang kesedaran tentang kepentingan ilmu pemakanan. Jelas daripada benda ni, bila saya dilanda masalah, saya tengok respon dia sangat poor. Dan banyak masyarakat saya tengok, ada juga setengah yang bersikap, alah doktor kita boleh tengok YouTube free, kenapa nak bayar? Nampak tak. Ini contoh-contoh. Ini contoh-contoh bagi saya. You tak value pada yang memberi ilmu tu. Sebab tu dah ada masalah bagi saya. Sebab tu susah. Ilmu ni nak keberkatan, dia kena sebenarnya menghargai guru. Kalau dulu-dulu orang belajar sampai kat pondok, sampai guru tu masak apa semua, dia pergi buat, angkat air lah apa, bantu guru dia, macam tu hormat je guru kan. Tapi kita ni bukan setakat tak hormat,
Dia boleh ejek-ejek pula. Ridicule macam-macam lah. Ni contoh-contoh. Saya benda yang kita sampai kita sangat value. Dan saya bukan mudah dapat ilmu tu. It takes me 20 years. 20 tahun untuk belajar. Bayangkan 20 tahun belajar. Dengan saya keluarkan modal saya. Saya keluarkan belanja saya. Saya pergi bayar duit conference dan sebagainya. Sebab tu saya buat sekarang saya nak belajar. Tapi saya taklah charge macam yang saya tak adalah suruh orang bayar sampai RM10,000. Saya cuma minta RM100 sahaja. Tahu tak banyak nilai RM100 tu. Terlalu rendah. Kan? Cuma dulu saya pernah buat lah. Saya pernah buat program free. Semuanya free. Orang cakap, alah, buat free kan bagus. Dapat pahala. Sebenarnya pahala tu hak Tuhan. Bukan kita untuk menilai kan. Adakah orang yang charge duit tu, dia tak dapat pahala? Habis tu cikgu kat sekolah, kerja mengajar murid tu tak dapat pahala lah. Sebab dia ambil gaji. Ini is the kind of mentality kiasu. Semua benda kau nak free. Ini masalah kan? Sampai ilmu pemakanan, kesihatan, belanjakan sikit, you ambil tak endah. Tak ambil tak endah satu hal lah. Yang dah follow tu, yang follow maknanya berminat lah tu. Orang yang dah follow saya dekat 500,000, berminat dengan kesihatan, tapi tak sanggup nak spend sikit pun untuk bantu. Sebab kalau lah saya tak boleh nak bayar dan saya difilekan bankruptcy, saya akan kehilangan rumah saya akan kehilangan kereta-kereta saya akan kehilangan segala harta benda saya. Kan, mungkin besok jalan kaki tak ada selipar aku. Kan, bayangkan tu contoh dia. It will affect me a lot. And then ingat masa tu saya nak pergi sampai ke ilmu ni percuma macam ni. Cuba fikir. Kan, andai saya dah jatuh bankrupt, boleh ke saya sampai ke ilmu secara percuma lagi? Saya jadi B40 yang minta sedekah tepi jalan. Tengok nampak, Dr. Norman minta sedekah tepi jalan. Yelah, korang tak tolong aku nak buat macam mana? Dah tu aku dah bankrupt. Kan? Nampak tak? Aku dah bankrupt. Sebab apa aku sampai ke ilmu korang tak hargai pun. Minta tolong 100 daripada 10,000, daripada 500,000 followers. 10,000 orang tak boleh nak tolong pun. You memang nak saya bankrupt. I'm ready for anything, insyaAllah. Kan? Sebab apa-apa pun rezeki tangan Tuhan. Tapi saya tak ada salah saya nak meluahkan apa yang saya rasa. Sebab saya rasa masyarakat tidak menghargai apa yang saya sampaikan. Sebab tu saya sekarang sudah bermula lepas ni insyaAllah kita akan buat perubahan. Saya nak masyarakat memberi harga yang betul. Saya akan letakkan harga tu. Saya akan letakkan harga ni. Lepas ni you pergi kat YouTube, you tak jumpa dah video-video saya. Melainkan you jadi ahli kepada persatuan yang saya akan tubuhkan. Kan? Nama persatuan tu Persatuan Perubatan Nutrisi Malaysia. InsyaAllah kita akan tubuhkan dalam masa terdekat. Saya akan invite semua follower saya, jati ahli dan hanya ahli kita akan ajar dan educate. Bagi sini adalah orang yang serius. Of course dia jadi ahli persatuan, kenalah bayar yuran. Mana ada persatuan tak bayar yuran? Persatuan penduduk rumah kita pun kena bayar yuran. Standard lah tu kan. Jadi inilah orang-orang bagi saya yang betul-betul serius dan menghargai ilmu tu. Kita akan bergerak melalui persatuan. Nampak tak? Biasa bagi saya, kalau seseorang tak sanggup nak bayar untuk dapat ilmu, maknanya dia kedekut pada diri dia sendiri. Jadi ada istilah daripada orang Buddhis cakap, when you are not willing to spend money on yourself untuk dapat ilmu. Saya dulu bayar 3,000 pergi conference sampai 6-7 conference kan. I'm willing to spend money on my education and you are not willing to spend even a single cent. And what make you think I want to spend on you? Mudah je kan. Kenapa saya nak berbelanja untuk awak sampai saya bankrupt? Sebab tu saya akan mula charge. Kan? Saya mula charge. Sebab kalau you kedekut pada diri you, kenapa saya perlu jadi pemurah? Sebab dia tengok, even kerajaan baru diumumkan petang semalam oleh PMX kita. Kenapa kerajaan nak bagi subsidi pada orang kaya? Nampak tak? Itu jawapan PMX tu. Orang yang sangat concern dan sayangkan masyarakat, sayangkan rakyat. Dia pun cakap, kenapa orang maha kaya aku nak bagi subsidi sedangkan you kaya? Bayangkan berapa banyak orang kaya yang follow saya nak bagi 100 pun tak boleh nak bantu saya. Kadang-kadang saya bagi subsidi free. Ilmu subsidi aku duk bagi kan selama 5 tahun ni. Ada orang cakap saya, Doktor sabarlah. 5 tahun saya dah bagi. Actually more than that. Sebelum tu saya banyak bagi ceramah-ceramah secara offline lah. Kan? Tapi di online dah 5 tahun saya bagi macam-macam. Ilmu percuma. Cuma saya minta tolong 100 saja untuk saya, supaya saya tak jatuh bankrupt dan supaya rumah saya tak kena lelong.
supaya kereta saya tak kena jual, tak kena tarik dan sebagainya. Hanya 300 orang saja yang sanggup membantu. Dan saya target cuma 10,000 daripada 500,000 followers. Itulah nilai yang you letak pada saya. Saya mula sedar. Kan? Sebab tu saya akan mula mengubah. Lepas ni, kita berfikir balik. Kadang-kadang kita tak letakkan value betul. Kalau you datang makan ikan bakar kat Melaka ni, 100 boleh dapat. Itu hari ada satu artis komplain makan kat Johor sampai 1,000 lebih. Satu family. Makan dia boleh bayar 1,000 lebih. Kan? Besok dah jadi, najis buang dalam lubang jamban aja. Kan? Dia boleh bayar 1,000 plus. Ilmu yang akan kekal dalam otak kita, yang menyelamatkan duit kita, sebab kita dapat jaga kesihatan dengan betul, 100 pun kedekut. Serius saya cakap, you are so stingy and kedekut, and then you expect saya nak membelanjakan saya punya masa saya punya ilmu yang saya belajar beratus ribu ringgit saya belajar untuk bagi percuma pada you. Kalau you jadi saya macam mana? Itu soalannya. Kalau awak jadi saya, kita dah berbelanja macam tu, kita bagi, tak dihargai langsung oleh followers yang ada dekat social media ni. Itulah. Sebab itulah sebenarnya kadang-kadang Allah nak bagi kita kesedaran tentang sikap manusia. Allah bagi ujian macam ni. Dalam kita nampak sebenarnya. Sebab tu orang selalu cakap kan, kita nak tahu kawan atau tak, kita nak sedar orang tu kawan atau tak, semasa kita susah. So saya nak tahu followers ni betul-betul saya ni followers, atau sekadar nak menenggek, nak ilmu free, kan? Ialah masa saya susah, you sanggup tak tolong saya? Orang yang pernah bagi you ilmu yang bernilai jauh lebih tinggi pada 100. Saya cuma mengharapkan RM100 daripada 10,000 orang, saya boleh settlekan masalah. Dan duit tu bukan saya ambil pun. Saya akan bayar pada orang-orang yang saman saya dan sebagainya untuk perbelanjaan legal fees dan sebagainya. Itu pun tak boleh nak tolong. Kan kalau you cakap menderma itu adalah satu benda yang tak elok, apa saja pergi derma kat Gaza? Adakah menderma duit tu satu benda yang tak elok? Gaza semua orang derma berbilion, berjuta dan sebagainya, nampak tak? Dalam hidup ni ada pepatah Inggeris mengatakan, it's not about who is real in your face. Banyak orang macam tu lah, dia nampak real in front in your face. Tapi it's about who stays loyal behind your back. Rupanya 300 sahaja orang yang sebenarnya menghargai saya and stay loyal dan bantu saya. Dalam keadaan ada 500,000 orang yang kononnya follower saya. Itulah hakikat yang sebenar. Satu hakikat yang sangat pahit yang saya kena belajar dalam hidup ni, bahawa inilah sebenarnya manusia. Kan? Dia tak akan menghargai sesuatu benda melainkan dia hilang benda tu. Selepas ni insyaAllah tak ada lagi dah. There's no free meal. There is no free meal. You want, you learn. Like I learn. I pay for what I learn. And why can't you? Faham tak? Saya sanggup bayar untuk belajar, untuk pengamalan saya. Dan saya bagi secara percuma, saya cuma minta RM100. Tak ada yang berminat untuk tolong. Melainkan 300 orang. Saya cakap terima kasih banyak-banyak 300 orang tu. Terima kasih banyak-banyak. You are my true loyal followers. Terima kasih. Allah tahu siapa. Kita ada senarai tahu siapa dah. Tapi pada yang langsung tak klik tu tak payah cerita lah. Yang klik 13,000 orang klik. Patut kalau you dah 13,000 tu semua beli. Dah selesai masalah aku. Yang saya terpaksa menghadap. Saya terpaksa pergi mahkamah balik. Saya terpaksa menghadap, berbincang. Berusaha secara legal atas apa saja. Dan semua bukan free. Sebabkan saya duduk turun naik mahkamah ni banyak jumpa lawyer. Dan saya tahu kat luar tu pun tahu. You tahu tak? Kalau you nak buka kes, you pergi pejabat lawyer cakap saya ada kes ni, minta tolong apa. You ingat you boleh dapat free. You buka ada file, paling kokak pun 1,000. Tapi saya tu hari saya buka file, kena 5,000. Buka file aja 5,000. Dan kenalah subsequent as the progress of the case. All professionals, they charge. Baru ni saya ada minta buat plan klinik yang saya nak buka lah. Buka plan klinik, pakai kereta iPhone, 2,000. That is our professional charge. And then, bila saya charge, saya pun minta RM100. Kan? Saya dituduh tak nak pahala lah. Kan? Tak ikhlas lah. That's what. Itu sebenarnya hakikat. So kita nilai diri kita cara betul atau tak sebenarnya. Lepas tu sebenarnya saya
Tahu seminar diabetes tu tak sampai 50 orang datang. Tapi kita buat rakaman. Kita buat rakaman seminar diabetes. Yang mana you boleh tonton di YouTube. Tapi hanya orang yang diberi link saja boleh tonton. Kan? Orang yang tak ada link tak boleh tonton. Dan yang dapat link tu, kita akan kenakan bayaran. Tapi cuma kita bagi 50% discount. Cuba boleh faham. Saya faham ramai yang cakap, alah doktor, kita orang tak mampu. Walaupun saya tengok beratur dia, bukan ramai orang beli makanan dah apa dekat festival makan. Tang makan semua mampu je lah kan. Tang tak makan, tang benda-benda yang betul-betul menyelamatkan you daripada kerugian yang besar, ramai yang tak minat. Semua nak free. Ni yang dipanggil kiasu. Kiasu, mental subsidi. Sebab dia tak menghargai. Orang yang mental subsidi dia tak menghargai nilai sebenar. Walaupun yang kita bagi tu ialah permata yang sangat bernilai. So dia hanya jauh hari mengenal manikam. Dan selalunya jauh hari tu akan mula mengenal manikam bila buah pinggang dia dah rosak, bila kaki dia nak kena potong, bila mata dia dah tak nampak, bila dah kena stroke, bila dah kena serangan jantung, kan? Bila dah mula tangan semua kaki kebas dan sebagainya, mula dapat banyak komplikasi. Kan ada saya dengar setengah orang yang ada masalah buah pinggang, dia sanggup bayar RM25,000 2 minggu. Dan dia ajar pemakanan yang betul. Masa itulah baru nak belajar pemakanan. Pemakanan yang betul lah, dibuat bekam dan sebagainya. Untuk cuba memulihkan buah pinggang, walaupun chances dia bukanlah 100%, tapi sanggup. Walaupun tidak diberi peluang 100%, even 50% nak dia bagi, tapi dia masih sanggup bayar RM25,000. Sedangkan sebenarnya kalau dia datang ilmu pengetahuan tentang pemakanan yang betul untuk merawat diabetes, untuk menyelesaikan masalah diabetes yang tak menilai sampai RM100 pun, you tak sanggup nak bayar. Sebab time is a value. Masa tu mas. Lagi lambat nak pulihkan penyakit. Orang ada diabetes kat luar sana, orang ada masalah berat badan kat luar sana. Time is essence. You salah time, I'm sorry. Saya pun dah banyak pengalaman saya, banyak yang tak berjaya. Bukan saya cakap semua berjaya. Saya pun tak cakap, sebab ia bergantung pada orang dan bergantung pada stage. Orang dah multiple organ failure, macam mana nak berjaya? Kalau datang daripada Penang pun, dah terbaring atas stretcher, apa yang saya boleh buat? Kalau datang kaki dah gangren hitam legam tu, apa yang saya boleh buat? Sebab tu mencegah lebih baik daripada mengubati. Sebab tu belajar ilmu. Belajar. Salah satu pengalaman saya sebagai seorang doktor dah 26 tahun ni. Sebab saya juga berpengalaman sebagai pesakit. 20 tahun dulu saya kena diabetes, hypertension, gout dan obesity. 20 years ago, ada setengah patient, bila saya datang, saya tanya dia, yalah doktor kan tanya patient. Dia tanya, berapa tahun kena diabetes lah? Oh dah 20 tahun doktor. Dah dia datang saya 20 tahun diabetes, buah pinggang dia dah rosak, mata dah tak nampak, tangan kaki semua dah kebas, kadang-kadang ada yang dah ada masalah diabetic ulcer. Saya cakap, apa beza awak dengan saya 20 tahun dulu? Saya cakap, saya tanya dia balik. 20 tahun dulu, saya pun ada diabetes, saya pun ada hypertension, saya pun obes, saya ada gout, saya ada masalah dipanggil metabolic syndrome, semua problem tu saya ada. Tapi saya ambil jalan dia, saya belajar. Lepas tu saya sanggup bayar. Masa tu saya sanggup bayar pergi conference 3,000 semua dan sebagainya. Sebab saya nak tahu macam mana saya nak pulihkan penyakit saya tanpa saya perlu ambil ubat-ubat farmaceutical. Dan saya seorang doktor. Masa tu saya rasa sangat malu sebagai seorang doktor. Aku doktor tapi aku kena diabetes, aku ada hypertension, aku gemuk. Memalukan. Sedang kita cakap pasal kesihatan tapi diri kita pun gemuk. Macam mana doktor gemuk? Saya tak puas hati pada diri saya. Ni saya cakap saya minta maaf lah kalau kawan-kawan saya gemuk kat luar tu. Tapi kau pun kena belajar lah. Faham tak? Faham tak? Saya malu. Saya belajar. Saya sanggup spend. Saya belanja semua untuk belajar. Akhirnya Alhamdulillah selepas 20 tahun, semua hilang. Diabetes hilang, hypertension hilang, badan pun slim, muka makin handsome. Nampak tak? Itu ni benda lah kita ni sebenarnya yang kena kod pasal RM100 pun tak boleh nak bagi ni. Kan? Adakah itu nilai buah pinggang awak? Saya nak tanya dia. Is that the value of you punya buah pinggang? Itukah nilai mata awak? Itukah nilai sakit jantung awak? Nampak tak? Kalau itu semua nilai kita, rugilah. Tak, rugilah kita. Sebab nanti besok kalau dah jadi, jangan cari saya. Kan? Itu saja. Itu pesanan saya. Sebab itulah, kita nak meluahkan rasa tegilan. Saya sebagai seorang manusia biasa, masih ada hati dan perasaan,
masih juga dilanda stres bila dia kena tekanan. Siapa tak stres bila kita tengok rumah kita tengok, oh rumah aku ni penat-penat aku beli. Besok nak kena lelong. Mana anak bini aku nak duduk? Anak bukan seorang, anak saya 11. Bayangkan anak-anak saya ada yang dekat universiti, ada 4 orang dekat universiti, nak tanggung. Masih lagi menanggung anak belajar kan? Ada anak dekat sekolah menengah, ada anak dekat sekolah rendah, ada yang masih lagi belum sekolah. Dan nak coming soon pun ada lagi. Dan kita ni nak kena lelong, nak jadi bankrupt. Dan kita minta tolong pada follower saya, tolonglah bantu saya. Bukan saya minta tolong sedekah, bantu saya dengan saya bagi e-book. Kalau nak buku pun boleh datang seminar, bantulah saya. Biar saya boleh selesai masalah saya dan saya boleh fokus pada mengajar lebih banyak pada masyarakat tentang ilmu-ilmu pemakanan yang betul. 300 orang. 300 orang. Itulah sebenarnya nilai yang diletak pada ilmu saya. Sedangkan ilmu pemakanan adalah sangat mahal. Ini antara contoh ilmu yang banyak orang salah. Kolesterol dan keradangan. Ini antara isu yang sangat penting. Sebab banyak kita ni sibuk takut dengan kolesterol. Tak habis-habis dengan kolesterol kau. Sedangkan isu utama tentang masalah sakit jantung adalah keradangan. Sebab tu kena belajar. It's not as easy as simple as that. Tapi kadang-kadang orang dah baca pun, dia tak faham juga. So saya buat seminar. Datang tanya, saya explain. Bila benda bukan semua boleh tulis dalam buku. Faham tak? Ada setengah, you kena datang belajar. Sebab tu dalam Islam ada belajar secara bertalaki gitu orang. Menghadap guru dan tanya. Tak faham tanya terus. Tak ada masalah. Kan? Dengar penerangan pada cikgu secara terus. Itu adalah cara terbaik untuk belajar. Kalau saya boleh ambil masa dulu pergi attend seminar, belajar dengan guru. Sebab saya baca buku saya pun boleh. Baca buku. Ni tengok belakang saya. Berapa banyak buku saya baca lah. Kan? Buku saya ada 4 almari tentang kesihatan. Macam-macam kat situ ada lagi. Penuh buku-buku saya. Saya belajar. Tapi saya rasa tak puas. Baca buku ni tidak datang satu puasan sebab saya rasa ada benda yang aku tak boleh nak tanya dengan guru yang menulis dalam buku tu. Saya kena jumpa. Lepas tu saya pergi attend conference, seminar. Guru saya banyak daripada Australia. Ada daripada India pun ada, daripada Hong Kong pun ada, daripada Jepun pun ada. Even yang paling banyak daripada Europe, UK ada, Europe dan sebagainya. Even US pun ada. Yang datang, semua ni dalam bidang nutritional medicine. Kita attend conference sebab tu mahal conference. Sebab kita jemput orang daripada overseas ni. You nak belajar, tak payah orang overseas ni, Dr. Roman orang Malaysia dia. Cakap Melayu pula tu. Kan? Cakap Melayu, tulis buku bahasa Melayu. Kan tak? Sebab saya concern pasal bangsa saya orang Melayu. Sebab saya ni, saya dah buat satu pertubuhan kebajikan 13 tahun dulu. Nama dia Pertubuhan Kebajikan Ibu Sina. Saya tubuhkan pertubuhan tu sebab atas dasar masa saya tengok kurangnya NGO yang membantu dari segi kesihatan. Dan kita banyak buat program. Saya dah sampai sebenarnya sepadan Syria, saya dah pernah sampai Lebanon, saya dah pernah Turki, bantu pelarian, saya pernah sampai ke Palu, Indonesia, saya pernah juga ke Kemboja dan sebagainya untuk bantu banyak misi-misi perubatan, misi-misi kesihatan dan sebagainya. Kan, memang banyak masalah kesihatan dan pelbagai lah. Sebab saya tengok masalah diabetes masih juga teruk. Di Syria, banyak pelarian Syria ada diabetes. Dan bila di Malaysia, kita pergi ke kampung-kampung. Kita tengok pasal yang susah-susah yang kita hantar bantuan. Saya cakap boleh katakan 90% ada diabetes. Jadi saya cakap dah lah, susah. Kena pula diabetes. Kena pula komplikasi diabetes. Mata tak nampak. Ada yang kena stroke. Ada yang kaki dah dipotong dan sebagainya. Taraf OKU dan sebagainya. Sangat-sangat sedih. Sedangkan benda tu boleh dielakkan, dicegah jika dia dapat ilmu. Sebab tu dalam seminar saya offer 10 tempat duduk untuk B40 yang tak mampu, fakir miskin, yang ada masalah kesihatan, datang saya cakap. Daripada 10 kita jemput 3 orang datang. Aku tak tahu nak cakap apa. Dah lah free. Daripada kita cakap, okay, lepas program kita akan bagi lagi beras. Masa tengah program tu saya kontak, kita punya kontak, so cari lagi. Nasib dah datang jugalah. 4-5 orang lagi. Punyalah saya pun cakap, ya, aku bagi free pun tak nak datang. Aduh. Kan, masalah ni nak bantuan. Macam lah kita boleh bagi bantuan bagi kaki dia balik. Bagi bantuan ganti buah pinggang, tak ada. Sebab tu, hilang buah pinggang, hilang kaki adalah sangat mahal dan tak ada nilai. Dia hanya boleh dicegah dengan ilmu yang betul. Sebab tu seriuslah tentang menuntut ilmu. Dalam dunia ni, kita nak hidup, kan tak? Kita nak hidup kena ada ilmu.
Kita nak hidup kena ada ilmu. Tak ada apa yang kenapa dalam bajet. Ni cerita pasal bajet. Sekarang duduk cerita pasal bajet kat parlimen kan. Kenapa dalam bajet semua kementerian-kementerian kat Malaysia ni yang paling banyak dapat ialah Kementerian Pendidikan, Kementerian Pelajaran tu. Kan? Sekolah-sekolah dapat banyak. Sebab pendidikan tu penting. Tapi dah didik masyarakat dia pandai kerja, tiba penyakit. Kan? Bayangkan dah pandai-pandai, dapat semua bagus, kerja bagus, dah grad, ada diploma, you tengok sudah universiti, semua bulat. Kan? Besok nak kerja, seorang-seorang sakit. Kena diabetes. Bila pergi kerja, asyik pergi MC. Menjelang 40, sebab dia dah kena diabetes umur 18, lepas SPM dah dapat diabetes. Ini KKM punya data. KKM punya data tu. Seawal 18 tahun, masyarakat kita dah mula daripada diabetes. Bayangkan, menjelang umur dia 40 tahun, kaki dah gangren kena potong, ataupun kena heart attack, dah kena stroke, mata tak nampak, dah buta sebagainya. You bayangkan berapakah kesan impak ekonomi pada masyarakat kita akan datang. Sedangkan solution dia hanya dengan ilmu yang betul, belajar tentang pemakanan. Pemakanan bukan susah pun. Orang kalau belajar pemakanan, saya la ilaha illallah, makanan biasa je. Cuma kita kena faham konsep. Itulah yang saya tekankan. Ini masyarakat kita terlalu jahil tentang pemakanan. Dia takut makan apa? Makan kambing. Yang dia takutnya makanan kambing. Padahal kambing dalam Quran sebut itu sunnah Nabi. Takut makan buah. Ni yang paling ramai orang diabetik. Keep on. Diabetik boleh makan pisang ke? Diabetik boleh makan anggur ke? Diabetik boleh makan kurma ke? Dia punya takut. Sebab tu saya kata belajar. Ni boleh tak tu lah. Diabetik boleh tak makan kurma? Diabetik boleh tak? 3 kategori. Boleh tak? Bahaya tak? Dan apa yang ketiga tadi? Boleh tak? Bahaya tak? Dan apa lah? Lupa pula aku ketiga ni. Kena bayar aku. Mahal tak? Bahaya tak? Ya Allah, ya Tuhanku. Macam tu lah sebenarnya. Sebab tu saya buat khas live malam ni, saya cerita tentang benda ni. Sebab bukanlah nak marah. Saya tak marah. Saya faham mungkin orang tak derma tu mungkin sebab dia tak nampak ke posting tu kan. So malam ni kalau dia nampak, bantulah saya. Kita masih buka lagi. Sebab saya pun masa makin lama makin suntuk lah. Kan? Biasanya ikut pendapat lawyer, cakap lawyer saya 6 bulan lah tempoh untuk dia nak apply file for bankruptcy kalau saya tak bayar. Dan semakin menghampiri 6 bulan lah. Itu je. Kalau dalam tahun depan tiba-tiba saya tak keluar lagi dah dekat YouTube ke, saya tak keluar lagi dekat Facebook, you faham lah kenapa kan. Maksudnya aku dah bankrupt lah tu. Dah bankrupt nak bayar internet pun dah boleh. Macam mana nak buat live. Kan, rumah pun dah tak ada, tu sekarang saya dapat berjalan. Kan, sebab followers tak nak tolong. Bukan saya nak minta semua pun. Bukan 500 ribu followers tolong pun. Daripada 500 ribu, 10 ribu tak ada ke? Takkan 10 ribu tu tak ada 100 ringgit. Kalau nak makan ikan bakar kat Melaka, penuh tengok. Nak pergi malam-malam minggu macam ni. Wah, punyalah ramai kat Melaka. Sampai jam tol air keruh tu orang datang makan kat Melaka. Kan? 100 ringgit tak boleh. Sedangkan, dia selamatkan buah pinggang, boleh selamatkan mata kita, selamatkan jantung kita, selamatkan otak kita jangan kena stroke. Kan? That's what. Letaklah satu pada value yang betul. Bukan banyak. Bukan saya suruh bayar RM1,000 pun. Saya tak suruh bayar RM100,000 pun. Tak ada. RM100 je. RM100. Kalau pergi kat mana-mana pasar raya Maidin ke apa-apalah kan. Tesco dah tak ada apa nama tu. Apa-apalah pasar raya kita pergi kan. Lotus. NSK ke apa. RM100 dapat beli apa. Janganlah letak rendah sangat ilmu kesihatan. Ilmu kesihatan ni sangat mahal nilainya. Jangan dah sampai kena dialisis so barulah sibuk nak tanya. Kita kesian orang dialisis bukan sebab apa. Once you are dialisis, you kena dialisis sampai matilah. Sebab kalau tak dialisis, badan akan tinggi dengan toksin, matilah. Sebab tu dialisis bukan untuk memulihkan buah pinggang. Dialisis kadang untuk memanjangkan nyawa. Maksudnya orang once dialisis, dia terperangkap, terpenjara di mesin dialisis tu hingga akhir hayat. Dan benda tu boleh dicegah. Sebab kalau you tengok statistik, punca buah pinggang yang utama di Malaysia adalah diabetes. Lebih 80% punca orang kena rosak buah pinggang adalah kena penyakit diabetes. Nak memulihkan diabetes hanya memerlukan ilmu yang betul. Yang menilai tak sampai RM100 je. Kalau nak bayar buku saya lah, buku lah. RM100. Dialisis sekali buat apa?
On average lah, sekali buat dialisis dengan ubat dengan apa, you have to spend lebih kurang RM300 lah. Kan, tak rasa dialisis dalam 200, 200 setengah. Ubat dia apa semua dalam RM300. Seminggu kena buat 3 kali. So seminggu you kena spend lebih kurang RM900. Untuk buat dialisis, dialisis tidak memulihkan. You bayangkan. Sebulan, RM3,600. Somebody have to pay lah. Tak kira lah, kebajikan bayar ke, pusat zakat bayar ke, kerajaan bayar ke, insurans bayar ke, bayar sendiri ke. Kan? Cuba bandingkan RM3,600 sebulan orang kena rosak buah pinggang dengan beli buku RM100. Siapa yang sebenarnya tak meletakkan nilai yang betul pada kesihatan dia? Nampak tak? Nampak tak? Itu dia. Lepas tu bila kita buat ceramah, doktor tak boleh buat ceramah kan? Kawasan saya ke? Aku nak sebut kat mana? Tak boleh buat ceramah. Weh, orang buat online lah. Alamak, I pergi. Tengoklah online. Allah, spend masa sikit tak boleh ke? Even masa kita buat ceramah online, orang online tanya pun saya jawab. Mana boleh tanya directly. Sekarang ni dah advance. Sejak yang bagus sejak kena COVID ni, orang mula faham pasal Zoom, pasal online. Which is very good lah. Lebih mudah komunikasi. Kalau dulu dia kena attend seminar, nak kena belanja datang apa semua. Ni tak payah buka on internet, settle dapat lah. Tapi lepas ni kalau nak dapat tengok video yang tu, bayarlah juga. Rakaman kita letak kat YouTube lah. Tapi tak boleh access macam tu lah. You have to pay. I have to put some price lah. If you don't value, I put the price. Nampak tak? Tu je. Yang orang tak value, tu dah sebenarnya. So value the things correctly. Dan itu pun saya tak letak harga yang sebenar. Kan? Ini kalau macam kalau dia dah sakit, pergi hospital, ingat boleh bayar 100. Pergi hospital private tengok, dia charge 100. Kau tak ada medical card pun kau tahu. Itu sebenarnya, faham tak? So reality is not that cheap. It's not reality that cheap. The only way, belajar dengan betul. Sebab tu sekarang saya tak tahu nak jawab apa dan soalan orang tanya saya cakap belajarlah. I'm willing to teach. Dan saya bukan setakat nak mengajar pada pesakit, saya juga mengajar pada orang yang nak mengajar. Sebab tu kita buat kursus Professional Certificate in Nutritional Medicine di UTM Space yang akan bermula bulan ni, insyaAllah. Minggu depan kita akan ada our first class. Kita akan start lagi mengajar dan terus mengajar. Saya harap ilmu akan berkembang. Cuma saya tak nak lah saya besok susah. Bila kes-kes saman macam ni menyebabkan saya jatuh bankrupt dan saya tak mampu lagi nak mengajar. Bayang kerugian pada negara kita. Kan? Sebab saya cakap, you carilah doktor yang pandai bercakap. Doktor yang ada ilmu yang betul. Bukan ilmu terbegang. Doktor yang dah menulis 40 buah buku. Kan? Saya juga antara salah seorang expert panel for MPOB. Kan? Takkanlah agensi kerajaan ambil orang yang bangang. Kan? Orang tak pandai, orang tak tahu apa ilmu. Ada orang cakap saya doktor cak ayam lah apa semua. You ingat MPOB nak ambil doktor cak ayam. Ini contoh-contoh. It's a problem lah. Itu yang sebenarnya kita kena faham. So, belajar. InsyaAllah cuba belajar. Kalau yang dah terlepas seminar, kita ada rakaman seminar. Kita akan ada seminar akan datang. InsyaAllah. Kita bagi, malam ni kita bagi offer. Siapa yang nak dapatkan seminar dan boleh tonton seminar di YouTube. Dan kita bagi juga seminar obesity sebagai bonus yang kita buat bulan lepas. Dia boleh tengok, kita akan bagi akses. Dan juga kita bagi e-book lagi free malam ni. Hanya dengan nilai RM100. So nak kata, offer saya RM100, ilmu yang boleh menyelamatkan beribu-ribu ringgit. Dan dia akan lekat terus dalam otak kita dan tak hilang. Kalau belanja 100 untuk makan ikan bakar kat Melaka, besok dah hilang. Masuk lubang jamban. So nilaikan sesuatu pada nilai yang betul. Sebab barulah kita betul tahu. Bagi TikTok, benda ni tak ada baik kuning. Kena like, klik bio link di profile saya. Dekat situ ada kita akan linkkan kepada untuk seminar, untuk beli dan sebagainya, insyaAllah. Ya, pada ni kena faham. InsyaAllah. Itulah tujuan saya, nak meluahkan rasa dia. Saya nak bagi juga peringatan dan pengajaran pada kita. Janganlah bersikap dah terhantuk. Dah terhantuk baru tengadah. Kena ingat, mencegah adalah lebih baik dari mengubati dan pencegahan memerlukan ilmu. Ingat, kesihatan dengan ilmu yang betul. Dan of course dari ilmu, kena amalkan.
Itu insyaAllah dapatlah kesihatan yang terbaik. Malam ni kita panjang sikit live sebab saya nak bercerita yang lebih panjang. Dan saya offer juga lagi benda-benda yang tadi saya sebut tu. Kita ada link dekat F ni. Kan aku cakap ni sana boleh kacau pula. Okay. Kat Facebook dah ada link dia dapatkan, dan juga di TikTok boleh tengok dekat bio link kita insyaAllah. Saya sudahi, apa-apa yang tersalah kata saya minta maaf banyak-banyak. Saya faham kita ni semua manusia, ada melakukan salah dan silap kan. Terima kasih pada yang menyokong saya walaupun hanya setakat 300. Saya harap bertambahlah pada malam ni. InsyaAllah kita akan teruskan usaha, kita akan teruskan war-warkan, kita akan gunakan whatever means yang kita boleh untuk terus memberi kesedaran pada masyarakat selagi dalam kemampuan saya. Bila kemampuan saya dah tak ada, saya minta maaf banyak-banyak kan. Dan antara yang boleh dihilangkan kemampuan saya ialah bila saya jatuh bankrupt. Itu saja kan. Saya harap saya boleh terus selagi nyawa ada, selagi nyawa di kandung badan kata orang, saya akan terus menyampaikan ilmu yang bermanfaat sebab saya tahu nilai dia adalah lebih besar di akhirat. Tapi itu tak bermaksud saya tak boleh nak ambil sedikit daripada kepentingan dunia. Sebab dalam Quran sebut wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan kamu lupa nasib kamu di dunia. Saya masih perlu lagi memerlukan bantuan tuan-tuan untuk saya selesaikan masalah saya kat dunia. Soal dosa dan pahala itu kita tengok dekat akhirat nanti. Janganlah jadi orang yang cepat menghukum dan suka judge orang. Nak cakap saya tak dapat pahala lah. Pahala lebih penting lah. Semua jenis-jenis orang yang bagi saya bersikap negatif dan buruk sangka. Engkau ke nak nilai dosa pahala orang? Tak payahlah komen macam tu kan. Jangan komen macam tu lah. It doesn't look very good. Saya sudahi dengan lafaz yang mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih banyak-banyak. Okay.